يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شأول الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini menyambung pengajian kitab Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin. Jadi kita sambung di muka surat 48, baris yang ke-7 daripada atas ke bawah. Muka surat 48, baris yang ke-7 daripada atas ke bawah. Dan sabda ia Nabi SAW, daripada sejahat-jahat manusia itu orang yang mempunyai dua muka. Apa perbahasan? Ini perbahasan dalam bab yang ke-12. Bab ke-12 membahaskan tentang arahan daripada Allah untuk kita menjauhi daripada segala sifat mazmumah. Segala sifat mazmumah, yakni sifat yang dicela oleh syarak. Di antara sifat mazmumah tersebut adalah kita diarahkan untuk menjauhkan diri daripada berkata bohong. Kita diarahkan untuk tidak mengumpat, diarahkan untuk tidak melakukan namimah, yakni mengadu domba, dan diarahkan untuk tidak bermuka-muka dengan manusia. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini satu hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi melarang kita bermuka-muka. Istilah dalam bahasa Arab Dzul Wajhaini. Dzul Wajhaini bermaksud datang kepada satu puak dengan muka yang lain, kemudian datang kepada satu puak dengan muka yang lain, bermuka-muka ataupun talam dua muka. Sabda Nabi SAW, sejahat-jahat manusia itu orang yang mempunyai dua muka. Datang ia akan mereka itu dengan satu muka, dan akan mereka itu dengan satu muka. Datang satu puak dengan muka yang lain, kami bersama dengan kamu, kami menyokong kamu, kami benci kepada golongan yang satu lagi. Kemudian dia datang kepada puak B dan dia mengatakan sokongan terhadap puak B dan benci kepada puak A. Jadi ini dinamakan sebagai Dzul Wajhaini ataupun orang yang mempunyai dua muka. Adapun kalau kerana apa dia? Kerana tujuan dia adalah untuk merosakkan dua puak ini, dan tujuan dia adalah untuk menjadikan dua puak ini berkelahi, yang tu diharamkan oleh syarak. Tapi kalau dia mempunyai tujuan yang baik, tujuan yang syar'iyah, yang dibenarkan syarak, contoh dia talam dua muka tapi tujuan untuk mendamaikan di antara dua puak yang berkelahi, maka itu dibenarkan pada syarak. Dan barang siapa yang mempunyai dua muka dalam dunia, dalam kitab tu perlu diperbetulkan, kerana dalam hadis, ini hadis dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang berbunyi man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Jadi dalam kitab tu perlu diperbetulkan, dan barang siapa mempunyai dua muka, bukan dua lidah. Barang siapa yang mempunyai dua muka di dalam dunia, maka bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan baginya pada hari kiamat akan dua lidah daripada api neraka. Itu janji siksaan Allah terhadap mereka yang begitu.
ada dua muka di dunia, maka baginya di hari akhirat nanti dia akan ada dua lidah yang diperbuat daripada api neraka. Dan sabda ia Nabi SAW, hadis yang akan datang ini semua hadis yang menunjukkan larangan daripada Allah terhadap orang yang mencela sesama muslimin, kerana hak muslim kepada muslim yang lain adalah sejahtera daripada lidah dan sejahtera daripada tangannya. Yang ni sejahtera muslim yang lain daripada ancaman-ancaman yang bersangkutan dengan lidah dan tangannya. Sabda Nabi SAW, bermula memaki akan muslim itu fusuk. Jadi kalau kita memaki muslim, memaki sesama muslim, itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam fasik. Dan membunuh akan dia itu kafir. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Memaki sesama muslim itu fasik. Adapun kita membunuh sesama muslim, itu hukum dia kafir. Jadi kafir ini ulama membahas, apakah maksud kafir ini kafir hakiki ataupun kufur nikmat. Jadi kata ulama, jikalau kita membunuh sesama muslimin dan kita menghalalkan darahnya, kita mengatakan muslim itu sebagai kafir, maka kita jatuh kafir. Kafir hakiki. Tapi kalau kita membunuh dia bukan kerana kita menghalalkan darahnya, maka kita dianggap kafir, yakni kufur nikmat. Jadi kafir ini ada dua kemungkinan, ada dua maksud. Yang pertama kafir hakiki, jikalau kita menghalalkan darah sesama muslimin. Menghalalkan darah maksudnya kita mengatakan orang muslim itu kafir, kita bunuh dia, maka kita kafir. Tapi kalau kita bunuh dia bukan kerana i'tiqad dia itu sebagai kafir, maka kita dinamakan sebagai kufur nikmat. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya orang yang memaki sesama muslim, hukum dia fasik. Kemudian dibahas oleh fuqaha, apakah boleh orang memaki kita? Boleh ke tidak kita membalas balik makian tersebut? Dalam kitab Nihayatuz Zin dibahas, diambil daripada kitab I'anah dan kitab Tuhfah. Dia mengatakan bahawasanya seandainya kita dimaki dengan makian yang bohong, yang kita dimaki dan makian itu berbentuk celaan terhadap ibu dan ayah kita, ataupun dalam makian itu terkandung pembohongan, maka kita boleh membalas dengan bilangan, bukan dengan lafaz. Lagu mana balas dengan bilangan? Yakni contoh orang maki kita, kalau kita hitung dia maki itu sekitar 100 kalimah, maka kita boleh maki dia, kita balas balik makian tu dengan sekali balasan. Kita kata wahai orang yang zalim, sekadar itu je. Ataupun wahai orang yang bodoh. Kerana bodoh itu bermaksud orang yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Jadi orang maki kita bertubi-tubi, kita hanya boleh balas sekali makian. Sekali makian tu bermaksud kita memaki dia kerana dia mengatakan sesuatu perkara yang bohong, yang dicela oleh syarak. Jadi kata ulama, jikalau kita dimaki, boleh kita membalas dengan bilangan, bukan dengan lafaz. Dengan bilangan bermaksud orang tu maki kita sekali, kita maki dia sekali dengan perkataan ya zalim ataupun ya ahmaq semata-mata. Bukan dengan lafaz, yakni bukanlah kita kata orang tu maki kita sampai 100 kalimah, kita maki dia balik sampai 100 kalimah. Tidak begitu. Orang maki kita sekali, kita boleh balas balik sekali kerana dia telah melakukan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabda ia Nabi SAW, bermula dua orang yang bermaki-makian, keduanya itu dua syaitan yang mengenderai keduanya akan batil dan berdusta-dusta keduanya. Dia sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sabda, al-jannatu ala wa innal jannata uhitat bil makarih wa innan nara uhitat bisyahawat. Ketahuilah sesungguhnya syurga itu diliputi dengan perkara yang dibenci. Yang ni kita nak boleh syurga tu payah. Banyak benda yang tak sesuai dengan nafsu kita. Sebab tu tabiat kita adalah nafsu. Bila kita nak lawan nafsu, kita lawan perkara yang di luar tabiat kita. Wa ala wa innal jannata uhitat bil makarih, Nabi kata, ketahuilah olehmu sesungguhnya syurga itu dipenuhi dengan perkara yang dibenci oleh nafsu.
wa innan nara uhitat bisyahawat. Sesungguhnya neraka itu dipenuhi dengan perkara yang berbentuk syahwat. Jadi maki orang, lepas tu bercakap bohong, bersaksi dengan saksian yang dusta, mengumpat dan sebagainya, itu syahwat, perkara yang disukai oleh nafsu kita. Jadi nak melawan nafsu itu bukan perkara yang senang. Dan bersabda ia Nabi SAW, setengah daripada segala dosa besar itu berpanjang-panjang seseorang pada kemaluan seseorang yang muslim, yakni dia mengaibkan, dia berkata dengan perkataan yang bohong, dia mengaibkan sesama muslim. Dan setengah daripada segala dosa besar itu 2 maki dengan 1 maki. Jadi ini sebahagian daripada dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sesama muslim. Kerana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bermula muslim yang sempurna itu, muslim yang hakiki itu, muslim yang kamil adalah mereka yang sejahtera muslim yang lain daripada lidahnya dan daripada tangannya. Yani dia tak mengumpat orang, dia tak kata-kat orang, dia tak kata bohong, dia tidak melakukan penyaksian yang dusta dan sebagainya. Itulah yang dinamakan muslim yang kamil, kata Nabi. Dan sabda ia Nabi SAW, hadis yang akan kita bacakan nanti, hadis yang bersangkutan dengan penyaksian yang dusta. Dia bersaksi dengan saksian yang dusta, sehingga orang yang disaksi itu dihukum dengan hukuman yang zalim. Maka ini sebahagian daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala firman dalam Al-Quran, wajtanibu qaulaz zur. Hendak jauhkanlah olehmu akan perkataan yang dusta. Termasuk perkataan yang dusta itu adalah bersaksi dengan saksian yang dusta. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala firman dalam suratul Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kita berkata dengan apa yang tidak kita ketahui, kerana pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semuanya akan dipersoalkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang kita lafazkan semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Jadi bersabda Nabi SAW, bermula segala dosa yang besar itu adalah menyekutukan dengan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bila dosa kufur, syirik, itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain, meninggalkan sembahyang, tak puasa, itu semuanya masih ada kemungkinan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar itu adalah syirik. Menyekutukan Allah dengan perkara yang lain, menyembah. Menyekutukan maksudnya menyembah perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan dosa yang pertama ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menderhakakan kedua ibu bapa, ini dosa yang kedua. Dosa yang paling besar syirik, itu tidak akan diampunkan. Dosa yang kedua adalah derhaka kepada kedua ibu bapa. Derhaka kedua ibu bapa itu pun tidak mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa itu tidak akan dapat dibantu dengan syafaat Nabi. Nabi hanya boleh mendatangkan kedua ibu ayahnya untuk dimaafkan. Selagi mana kedua ibu ayahnya tidak memaafkan, maka selagi itulah dia akan diseksa dalam api neraka. Jadi dosa besar yang kedua adalah derhaka kepada kedua ibu ayah. Dan membunuhkan manusia, ini dosa besar yang ketiga. Membunuhkan manusia. Sebab itulah bunuh ni, kalau kita mengaji dalam bab hudud, tak sengaja pun dia kena 100 ekor unta dia. Kalau sengaja, bunuh balas, dibunuh balas. Kalau tak sengaja, itu pun dikenakan hukuman 100 ekor unta. Cuba kira tengok, seekor unta harga 8,000. 100 ekor unta tak dekat 1 juta.
Tu. Jadi membunuh manusia ni adalah dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang keempat, dan bersumpah yang ghamus, yakni bersumpah seseorang yang berdusta ia padanya. Bersumpah yang ghamus yakni bersumpah seseorang yang berdusta ia padanya. Sumpah dengan sumpahan yang bohong. Dia naik saksi di hadapan hakim dengan saksian yang bohong, sehingga orang tu dijatuhkan hukuman dengan hukuman yang zalim. Dan bersabda ia Nabi SAW, barang siapa yang memotongkan hak seseorang dengan sumpahnya, maka sesungguhnya mewajib Allah baginya akan neraka. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan sumpahan yang dusta, dengan sumpahan yang bohong, sehingga dijatuhkan hukuman dengan hukuman yang tak sesuai dengan kesalahannya, maka Allah Ta'ala mewajibkan orang yang bersumpah tadi ke dalam api neraka. Bila kata wajib, maksudnya tidak ada tempat yang lain baginya melainkan hanyalah api neraka, dan diharamkan atasnya syurga. Dan sabda ia Nabi SAW, jangan kamu bermarah-marahan dan jangan kamu berdengki-dengkian. Hadis yang kita akan bacakan nanti, ini hadis yang bersangkutan dengan hasad, yakni dengki sesama manusia, yang mana hasad ini sebahagian daripada sifat mazmumah dan sebahagian daripada penyakit hati yang besar. Hasad, lepas tu mengadu domba, lepas tu mengumpat. Ini di antara penyakit hati yang besar. Dan ulama sangat menyuruh kita menjauhkan diri daripada penyakit hasad, penyakit dengki. Tengok Jibril, dia tak mau tunduk kepada Nabi Adam kerana sifat mazmumah. Yang pertama kibir, dia takabur, sombong, bongkak. Yang kedua hasad, dengki. Tengok golongan Yahudi, dia tak boleh terima Nabi Muhammad itu sebagai Rasul terakhir. Sebab apa? Sebab penyakit hasad, penyakit dengki. Sedangkan golongan Yahudi, mereka sangat mengenal Nabi SAW. Sebelum kelahiran Nabi, mereka dah mengetahui akan lahir daripada bangsa Quraisy, Bani Hashim, itu seorang Nabi yang terakhir. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana satu penyakit je, dengki, hasad. Sebab itulah bila mereka nampak Nabi Muhammad, mereka cuba untuk membunuh Nabi Muhammad. Harapan dia, bila Nabi Muhammad telah mati, maka Allah Ta'ala mengirimkan seorang Nabi yang terakhir daripada kalangan bangsa Yahudi. Jadi golongan Yahudi adalah golongan yang sangat kuat berpenyakit dengan penyakit hasad, dengki. Yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi melebihi daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi golongan Yahudi ini sangat mengenali Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Abdullah bernikah dengan Siti Aminah pun mereka dah mengetahui bahawasanya akan lahir di sulbi Abdullah itu seorang Nabi akhir zaman. Dan mereka cuba berkali-kali untuk membunuh Abdullah. Itu sebelum Abdullah bernikah dengan Siti Aminah. Jadi golongan Yahudi ini sangat mengenali Nabi Muhammad, tapi tak beriman sebab apa? Satu penyakit je, iaitulah hasad, dengki. Sabda Nabi SAW, jangan kamu bermarah-marahan dan jangan kamu berdengki-dengkian. Jangan kamu bermarah-marahan, jangan kamu melakukan perkara yang boleh membawa kepada saling marah-memarahi. Itu maksudnya. Dalam kitab Dalilul Falihin diterjemahkan, jangan kamu bermarah-marahan, bermaksud jangan kamu melakukan perkara yang boleh membawa kepada perkelahian. Contoh kita kata parking tak betul ke, parking orang kita ambil, itu perkara yang boleh membawa kepada perkelahian. Jadi jangan kita melakukan perkara begitu. Syarak ni dia akan larang kita perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Contoh dalam Al-Quran, Allah tak sebut janganlah kamu berzina, tak sebut gitu. Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Jadi Allah Ta'ala sekat daripada awal lagi. Allah Ta'ala blok, sekat daripada awal lagi. Sebut ni, janganlah kamu bermarah-marahan, yakni janganlah kamu melakukan perkara yang boleh membawa kepada perkelahian.
Dan jangan kamu berdengki-dengkian. Dengki ni apa? Kita bercita-cita supaya nikmat seseorang tu hilang. Itu dengki. Hasad nama dia. Bercita-cita supaya nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Sama ada nikmat yang berbentuk duniawi ataupun nikmat yang berbentuk ukhrawi. Jadi hasad ni cita-cita supaya nikmat yang ada pada kawan kita hilang. Contoh kita kata, kawan kita kaya, kita bercita-cita dia tu miskin. Itu namanya hasad. Kawan kita orang alim, ustaz, kita bercita-cita dia hilang ingatan sehingga dia lupa ilmu dia. Kawan kita rajin pergi masjid, kita bercita-cita supaya dia jatuh sakit sehingga dia tidak pergi masjid. Itu namanya hasad. Adapun yang kedua namanya ghibtah. Ghibtah ni kita bercita-cita supaya mendapat nikmat yang sepertinya, sama ada nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi. Jadi ada dua permasalahan. Hasad itu tidak dibenarkan pada syarak. Adapun ghibtah itu dibenarkan pada syarak. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kedua-duanya diterjemahkan dengan dengki. Jadi ada yang dibenarkan syarak dan ada yang tak dibenarkan syarak. Dengki yang tak dibenarkan syarak, kita bercita-cita supaya hilang nikmat kepada seseorang, sama ada nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Itu tak dibenarkan syarak. Adapun kalau kita bercita-cita supaya kita mendapat nikmat yang sama dengannya, maka itu dibenarkan pada syarak. Contoh, kita nampak orang tu rajin pergi masjid, kita berkeinginan kita seperti dengan dia, 5 waktu pergi masjid. Itu dibenarkan pada syarak. Namanya ghibtah. Atau kita nampak kawan kita alim, kita bercita-cita kita menjadi alim seperti dia. Itu pun dibenarkan pada syarak. Yang tidak dibenarkan pada syarak adalah bercita-cita nikmat tu hilang pada dia. Jadi Nabi bersabda, janganlah kamu berdengki-dengkian. Janganlah kamu berdengki-dengkian. Kerana dengki ini akan membawa kepada banyak perkara yang fasid, banyak perkara kerosakan. Dan jangan kamu berpaling-paling belakang. Yang ni kalau berjumpa, seorang pandang kau lain, seorang pandang kau lain. Itu maksud jangan kamu berpaling-paling belakang. Fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Nabi kata, orang ni paling kau ni, orang ni paling kau ni. Yang terbaik adalah orang yang memulakan dengan salam. Contoh dua orang yang memang bermusuhan dalam wadah, jumpa tu kawan ni paling kok ni, kawan ni paling kok ni. Nabi kata wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang terbaik daripada kedua-duanya adalah mereka yang memulakan dengan memberi assalamualaikum. Itu yang terbaik. Dan jangan kamu berputus-putusan. Yani jangan kamu memutuskan silaturahim. Ini sebahagian daripada perkara yang dilarang oleh agama. Dan jadi kamu beberapa hamba Allah yang bersaudara setengah dengan setengahnya. Dan tiada halal bagi Muslim bahawa meninggalkan ia akan saudaranya dengan tiada bertegur lebih daripada 3 hari. Ini maklum. Kita tidak bertegur siapa dengan saudara kita sesama Muslimin lebih daripada 3 hari. Itu diharamkan oleh syarak. Melainkan, dia ada melainkan tu, melainkan perkara yang dibenarkan pada syarak. Contoh, orang tu melakukan perkara maksiat dan sebagainya, kita tak bertegur dia lebih daripada 3 hari. Itu dibenarkan pada syarak. Kita dah nasihat dia, nasihat, bagi nasihat, bagi panduan untuk meninggalkan maksiat dan sebagainya. Kemudian dia ingkar dan dia tak mendengar apa yang kita nasihati, maka kita boleh tinggalkan dia, tak bercakap dengan dia selama lebih daripada 3 hari. Dan itu dibenarkan pada syarak. Dalam satu peristiwa, Nabi SAW dan beberapa sahabat tidak berkata-kata dengan seorang sahabat ni, saya tak ingat nama dia, kerana dia meninggalkan peperangan. Dalam tengah perang tu di Tabuk, dia meninggalkan peperangan, dia lari daripada peperangan. Maka sahabat Nabi dan Nabi sendiri tidak berkata-kata dengannya lebih daripada 3 hari. Jadi memang pada asal tak boleh kita tidak berkata-kata dengan sesama muslimin lebih daripada 3 hari jika tidak ada tujuan syar'i.
Kalau ada tujuan syar'i, contoh tujuan untuk mengajarkan dia, kerana dia memang orang yang ingkar pada agama dan sebagainya, maka itu dibenarkan pada syarak. Dan bersabda ia Nabi SAW bahawasanya dendam dan dengki itu memakan keduanya akan segala kebajikan. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya dendam dan dengki itu memakan kedua-duanya akan segala kebajikan. Memakan yakni menghapuskan. Dendam, dengki, dua perkara ni dia akan menghapuskan segala kebajikan yang telah kita lakukan. Seperti memakan oleh api akan kayu. Ibaratnya Nabi mendatangkan misal seolah-olah api memakan kayu. Itulah ibarat dendam itu akan menghapuskan, menghilangkan segala amalan yang telah kita lakukan. Berkata setengah daripada ulama radhiyallahu anhum, tiada sesuatu daripada kejahatan terlebih mudarat daripada dengki. Jadi kejahatan hati yang paling teruk ni adalah dengki. Sebab dengan dengki itulah kita boleh, contoh dengki, niaga, dengki, dia buat apa? Dia akan hantar santau, dia akan jumpuk bomo. Jadi dia akan membawa kepada mudarat yang pelbagai, bahkan boleh menjatuhkan dia ke dalam syirik. Jadi ulama berkata tidak ada sesuatu pun daripada kejahatan yang terlebih mudarat daripada dengki. Mudarat pada diri dia dan mudarat kepada orang lain. Mudarat pada diri dia pada agama. Bila dia dengki pada orang, maksud dia apa? Dia tidak setuju ataupun dia tidak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu dapat nikmat. Nikmat tu siapa bagi? Allah. Nikmat tu siapa yang tentukan? Allah. Jadi bila didengki kepada orang yang mendapat nikmat, seolah-olah ulama mengatakan seolah-olah orang itu tidak redha dengan qada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak redha dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang yang mendapat nikmat tadi. Jadi bila tidak redha, itu akan boleh membawakan kepada dia akan marah kepada Allah dan boleh membawa dia jatuh ke dalam syirik. Jadi ini yang maksud ulama mengatakan bahawasanya tidak ada sesuatu pun daripada kejahatan yang terlebih mudarat daripada dengki. Kerana bahawasanya sampai kepada orang yang dengki itu 5 seksaan dahulu daripada bahawa sampai ia kepada orang yang didengki itu sesuatu yang dibenci. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang dengki kepada seseorang itu dia mendapat mudarat di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang didengki itu tidak mendapat mudarat di dunia dan di hari akhirat. Orang yang dengki pada orang lain, hati dia sakit, sentiasa sakit. Bila tengok kawan tu dapat nikmat lagi, sentiasa hati dia sakit. Itu mudarat duniawi. Adapun mudarat hari akhirat, dia akan mendapat balasan dengan apa yang telah dilakukan. Adapun orang yang dia dengki itu, orang yang dapat nikmat tadi, dia tidak mendapat mudarat di dunia dan tidak mendapat mudarat di hari akhirat, kerana dia tidak melakukan dosa. Bahkan dia diberi pahala kerana dia dizalimi oleh orang yang dengki ke atasnya. Jadi kata ulama, tiada sesuatu pun daripada kejahatan yang terlebih mudarat daripada dengki. Kerana bahawasanya sampai kepada orang yang didengki itu 5 seksaan. Kerana sampai kepada orang yang dengki itu 5 seksaan dahulu sebelum daripada bahawa sampai ia kepada orang yang didengki itu sesuatu yang dibenci. Yang pertama, duka cita yang tiada berputusan. Jadi orang yang dengki pada orang lain, dalam hati dia sentiasa sakit, sentiasa duka cita. Duka cita ni penyakit hati. Bila orang yang dalam keadaan duka cita, hati dia tak tenteram, dia hidup tak tenang dan sebagainya. Jadi itu mudarat yang pertama yang berlaku ke atas orang yang dengki kepada orang lain. Dan keduanya dibalak, balak yang tiada diberi pahala ke atasnya. Balak ni ada 2. Satu, balak untuk diuji, untuk diangkatkan martabat. Yang kedua, balak untuk kerana kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi orang yang dengki kepada orang lain, dia akan mendapat balak yang tidak diberi pahala ke atasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kecelaan yang tiada dipujikan dengan dia. Kerana dengki itu sebahagian daripada sifat yang dicela pada syarak. Dan keempat,
memurkakan atasnya oleh Tuhan. Jadi ini kecelaan kepada mereka yang dengki kepada orang lain. Allah Ta'ala akan murka kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan redha kepadanya. Dan yang kelima, ditutupkan atasnya segala pintu taufik. Taufik ni maksud dia apa? Allah Ta'ala menjadikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu maksud taufik. Taufik ni khalqu qudrati ta'ati lil abdi, menjadikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita subuh bangkit pukul 5, datang masjid, itu taufik daripada Allah. Allah Ta'ala menjadikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Kemudian kita berjemaah sehari semalam 5 waktu, itu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang dengki kepada manusia yang lain, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepadanya taufik. Bahkan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya khizlan. Khizlan itu bermaksud kekuatan untuk melakukan maksiat. Jadi inilah segala perkara yang akan diperolehi oleh orang yang dengki kepada orang lain di dunia. Yang pertama, dia duka cita yang sentiasa. Yang kedua, dia akan dapat balak yang tak diberi pahala. Yang ketiga, dicela. Yang keempat, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, ditutupkan kepadanya pintu taufik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi. Ada satu lagi perbahasan yang bersangkutan dengan sifat mazmumah, iaitulah takabbur. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Nas'alullahu ta'ala al-karim al-mannan an yusallimana min su'il akhlaqi wa ahwalin niran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.